iyyaka. Siapa dulu? Empat tiga. Jawi 43. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kada salsirah. Haram atas yang berjunub, mana orang yang berhadas besar. Maka ada benda-benda yang ditegak oleh syarak oleh sebab di ketiadaan suci. Kalau hadas kecil, mana dia tak ada ismayang. Kalau berhadas besar, mana lebih besar daripada hadas kecil tu. Ya, pantang larang ni pun banyak. Berjunub, iaitu orang yang ada janabah. Janabah ni janabah zahir. Sama ada janabah dengan sebab inzal keluar mani, maka dipanggil dia berhadas besar. Atau dia bersetubuh, itu dipanggil berhadas besar, jima. Itu dipanggil berjunub. Maka ada larangan dia. Sebab orang berjunub dalam keadaan dia tidak bersih. Ya, begitu junub batin. Kalau junub batin dia tak bersih, maka dia tak boleh masuk hadrat Allah Ta'ala. Kaifa ayyadkhula hadrat Allah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatih. Macam mana kamu nak masuk hadrat Allah sedangkan kamu belum bersuci daripada janabah tu? Janabah apa? Kelalaian. Lalai yang ditasbih diserupakan dengan berjunub. Pada pihak wajah syabah dia mana? Orang berjunub tidak boleh duduk dalam masjid kadar tamanina, haram. Kalau dia lalu melintas je boleh. Begitu juga junub batin. Kalau dia ada junub, apa junub batin? Ghaflah, lalai. Mana orang yang lalai dia tidak layak masuk dalam hadrat Allah Ta'ala. Sebab dia sentiasa hati dia kena ingat dengan tu. Zikir kena banyak dunia. Lalai dia tuan kerat, tidak layak masuk. Ini junub yang kita bahas. Junub apa? Junub zahir ni. Haram atas orang berjunub beberapa perkara. Sembahyang fardu dan sunat. Ya, dia belum mandi hadas besar, dia nak sembahyang fardu, haram hukum dia. Atau dia nak sembahyang sunat, masalah ni tak dibenarkan sembahyang dalam keadaan orang tu tidak tuhur, mana tidak suci. Yang kedua, membaca Quran sekalipun satu ayat, ya, dalam keadaan dia ada hadas besar. Kalau ada hadas kecil, tak ada sembahyang, maka dia boleh baca Quran, tapi si elok ni dia ada sembahyang. Tapi kalau dia ada besar, tak boleh langsung. Atau satu huruf pun tak boleh secara kuat atau perlahan, kecuali dalam hati tahu. Ya, maknanya bila baca, apa makna baca? Qiraah. Bila bacaan dia ada apa? Saut, ada suara. Suara itu tak kira kuat ke perlahan, tapi ada suara. Kalau tak ada suara senyap, itu bukan bacaan mungkin. Itu bukan qiraah. Ya, itu dipanggil hadisun nafsi, perkataan hati. Tetapi jika kasat zikir tiadalah haram. Ya, subhanallah sakharana haza wa ma kuntu, ayat Quran. Ya, jadi dibaca itu memang dah setiap hari dia naik kenderaan dibaca dan diniatkan sebagai zikir, itu tak apa. Ya, dibaca ayat Quran kemudian diniatkan sebagai zikir amalan dia, itu tak apa. Tiadalah haram demikian juga jika tiada kasat apa-apa. Ya, kalau di kasat tak ada kasat Quran, tak apa. Kemudian yang ketiga, menyentuh mishaf. Mishaf boleh baca, mashab boleh baca, mushaf pun boleh baca. Musallasatun mim. Mim tu boleh baca tiga wajah. Mashab, mushaf, mashab. Itu Quran. Atau membawa dia. Dia tak ada air sembahyang pun tak boleh sentuh. Apatah lagi ada besar junub. Ya. Baca tak boleh, sentuh Quran tak boleh. Itulah hebatnya kesucian kalam Allah Ta'ala, kitab Quran. Ya. Sentuh dia tak bagi tu. Ataupun membawa ni tak boleh juga, tapi bahasan ni panjang lagi lah, ya. Kemudian yang keempat, tawaf, sama ada fardu atau sunat. Dia nak pergi haji, ya, maka dia nak buat tawaf wajib ke tawaf sunat ke, maka bila tawaf dia wajib kena ada semayang. Dia jangan dalam tekanan tak semayang. Kalau sa'i dah apa? Afdal dia ada semayang. Tapi kalau tawaf tak boleh, sama tawaf wajib atau tawaf sunat, atau tawaf dia mesti dia suci. Sebab semayang ni dengan tawaf disupa, melainkan bercakap dan makan dia beza dia. Dalam tawaf dia bercakap, tanya orang tak apa, ya, pelan-pelan sikit, slow sikit, kawan depan dia kan, tak ada masalah, tak batal. Ataupun dia makan di dalam ni kan, perut dia lapar dia buat roti. Tu orang kata punya pekerja tawaf puak munyap je. Mana tak batal, itu beza dengan semayang. Semayang kan batal, yang lain semua sama.
mana dia kena ada wudu, ya. Yang kelima dia duduk atau berhenti dalam masjid sekalipun sebentar. Mana sebentar apa? Kadar tamakninah. Subhanallah. Kadar tu kalau dia duduk berhenti, haram hukum dia. Ya. Kalau dia melintas tak ada, dia masuk pintu kanan, dia keluar pintu kiri. Tu melintas je. Itu tidak diharam. Selama tidak ditakutkan talwis. Kalau talwis dia datang hit dia pula banyak darah, dia melintas, dia rasa menitik dalam masjid, dia haram hukum dia. Itu mengotorkan masjid. Tapi kalau tak ada, dia tahu memang yakin tak menitik darah, maka kita hukum dia apa? Makruh. Ya, dia melintas. Kalau duduk, haram hukum dia. Sebab tu kalau masuk masjid, dia tak ada sembahyang makruh. Sebab bila masuk masjid, tak ada sembahyang, dia tak boleh sembahyang tahiyatul masjid. Benda sunat dia tak buat makruh, benda wajib tak buat haram. Duduk atau berhenti dalam masjid sekalipun sebentar, tidak haram lalu saja. Kalau lalu saja tak apa. Seperti masuk dari satu pintu ke pintu lain dengan tiada makruh. Ada tak ada makruh, dia melintas saja. Ya, itu. Yang keenam, membaca khutbah Jumaat. Ya, dia tak boleh baca khutbah Jumaat kalau dia berhadap besar. Sujud tilawah, dia dengar ayat sajadah, ya, dia panggil sujud, tak boleh. Dia kena ada semayang, apatah lagi dia hadas besar, tak boleh. Dan sujud syukur, semua tu perlu kepada tuhur, suci. Dia tidak boleh dalam keadaan berhadas. Kemudian haram atas berhadas kecil tak? Haram atas orang yang berhadas kecil beberapa perkara. Pertama, sembayang sama ada fardu sunat, ini sama. Ya, ini masalah ikhtiar. Fi zamanil ikhtiar, pada masa biasa ni. Kalau masa darurat tu tajuk lain, dia kena penjara ke apa, tu tajuk lain, tu bahasan lain pula. Ya, di dalam keadaan darurah, di penjara, tak boleh dapat air tanah, tak ada, kena semayang lah, hormat waktu, tu lain tajuk. Ini waktu biasa macam ni, hukum dia tak boleh semayang, melainkan dia kena ada air semayang. Yang kedua, tawaf sama ada fardu atau sunat. Mana fardu sunat, dia mesti suci daripada dua hadas, kecil dan besar. Yang ketiga, sujud tilawah dan sujud syukur sama juga, dia kena suci hadas besar dan hadas kecil, maknanya dia kena ada air semayang. Yang keempat, membaca khutbah Jumaat tak boleh juga, dia kena apa? Kena ada air semayang. 5, ni sama dengan atas tadi, hadas besar, menyentuh mishaf, cuma baca tak apa. Atas tadi sentuh tak boleh, baca pun tak boleh. Atas sampulnya, kis dia tu, tu. Selama nama dia tu orang panggil sampul Quran, tak boleh. Kalau dah ubah jadi kulit kitab, itu lain. Seperti kotaknya, selama mishaf berada dalam. Kalau ada kotak Quran kan, Quran ada dalam tu, jangan sentuh kalau ada wudu. Demikian juga haram menanggung Quran tadi, tak ada air semayang, tak boleh. Kalau Quran kena jaga. Quran susunan ni mesti letak di atas sekali. Bawah Quran baru kita letak kitab hadis, bawah kitab hadis baru kitab ulama. Ini surat khabar letak lagi kan. Oh, kau hajar tu niat, kalau niat menghina boleh kufur kan. Haram kita letak. Quran letak di atas, ya, jangan letak di bawah. Itu susunan dia. Kemudian bawah Quran, bawah kitab hadis, bawah kitab hadis, bawah kitab ulama. Boleh buku lain, ya. Jangan letak, sebab kita mengaji kitab pun jangan letak atas kitab kita benda-benda lain. Ini kan letak sepik mata dia, ada tu rokok letak ni, dan hil. Ya, dia letak atas kitab, letak, jangan, tak ada adab tu, ya. Salah. Jangan letak barang lain, pensil ke apa ke atas kitab, jangan. Ya, sebab dalam kitab tu mengandungi ayat Quran, ada yang kitab kan, hadis Nabi semua ada tu. Itu kita membesarkan, menghormati ayat Allah Ta'ala. Ya, kemudian tetap tempat tinggi, jangan lepak-lepak kat bawah. Sebab kita ngaji pakai bangku tu elok lah, ya, jangan letak di bawah sepah gitu, kurang elok. Sebab kita nama-nama Ismul Azam kena jaga, nama Allah, nama Nabi, nama malaikat, ya, kena jaga. Ada sengawan dia pakai kopiah tu bagus, Allah Muhammad, baguslah letak, tapi basuh kan, jangan masuk mesin basuh. Kalau dia ambil basuh, mesin basuh ngelampin orang tu, haram hukum dia tu. Kalau tahu menghina boleh kufur wal ayazabillah. Kalau pakai kopiah kepada sulam nama Allah, nama Nabi ke, atau nama dia pula, nama ada nama Allah kan, Abdullah, ada tulisan Allah. Kalau basuh tu basuh khas, buka baik basuh tu dia mau gantung tempat tinggi, ya, jangan pergi lepak-lepak gitu. Banyak benda masalah surat khabar, majalah, bila kita baca dalam tu kadang-kadang apa, ada nama Allah, tak ada ayat Quran, dah habis tu gunting kan, tuan gunting selamatkan, masuk dalam kitab selit kan. Ya, ini kalau majalah bagus, tapi dia tak jaga, dia letak ujung kaki,
kat ruang tamu, orang datang pun ulu kaki kat situ. Allah, bahaya betul. Daun Al-Quran belah ujung kaki dia tak perasan tu. Kena jagalah. Kadang kita snap gambar kan, snap gambar kat rumah orang, latar belakang dia Allah Muhammad ada, bismillah ada, macam-macam. Kita masuk dalam album letak kat bawah, buka-buka gambar tak perasan nama situ aja. Itu semua kena jaga tu. Ismul al-muazzam, nama-nama yang dibesarkan, semua kena jaga, wajib jaga tu. Kalau niat menghina boleh kufur wala yazabillah. Mana tadi? Dan seperti dibimbit dan sebagainya lah, kita bawa tak ada semayang. Tetapi harus dibawa jika ada dalamnya bekas yang bercampur dengan barang yang lain, dan harus disentuh jika taksirnya lebih banyak. Masalah bimbit, tengok, kalau kita bimbit Quran dalam benda yang besar, bukan kotak besar, Quran tu kecil je, terselit, tu kita panggil, kalau panggil bawa apa, bawa beg. Tapi jangan dia kata nak bawa Quran tak semayang, letak Quran dalam beg plastik, dia ambil jarum letak sendiri. Bawa apa? Bawa jarum. Bawa jarum macam tu sekali. Jarum bawa dalam kocik, dia nak ngelak malam ambil semayang, letak jarum. Saya bawa jarum, padahal Quran lebih besar itu. Mana mengikut tak munasabah itu, Quran mengikut jarum kecil. Kalau Quran tu kecil, dalam satu beg besar kita bawa, tu lain. Kita kena jagalah, jangan letak beg tu sepah, dalam kita bawa tadi tu. Ada selamat, ada semayang dah. Atau sentuh itu juga, disentuh jika ada tafsir. Dia kadang-kadang tafsir kan, tapi kalau tafsir jalan lain Quran dengan apa, tafsir dekat-dekat sama, elok ada semayang lah. Tapi kalau tafsir dia banyak, setengah tu ayat sikit je, tafsir banyak tu, maka kita pegang, tengok, kita pegang tak apa, bawa, tapi jangan sentuh ayat Quran, jangan sentuh jari kita kalau tak ada semayang, dan harus disentuh jika tafsirnya lebih banyak. Sentuh apa? Sentuh kitab tu. Ada ayat jangan sentuh daripada ayat. Dan demikian juga jika tertulis pada duit dan cincin. Itu semua kena jaga dia. Dan cincin bagus dia jaga tu. Dia tulis kan. Macam-macam ayat kena tulis. Kerana nama Allah pun ada macam-macam. Itu kena jaga tu. Yang disepah-sepahkan. Dan termasuk dalam kata mishaf Al-Quran tu, ayat Quran yang ditulis pada sekeping kertas. Tulis atau snap sama tu. Dia snap gambar kat rumah dia tak perasan, ayat kursi ada dalam tu, masuk gambar dalam tu. Satu ayat ada dalam tu kan. Itu pun kena jaga. Dan pada frame-frame, ini kadang-kadang kita pergi kedai gambar Cina, tengok ada buat frame ayat kursi macam Allah kata teruk tu dia. Pergi dia buat kat kedai orang Islam, orang kafir kada tahu kan. Haram kita biarkan ayat Quran berada di tangan orang kafir. Memang dia tak jaga, dia pakai lepak-lepak dia. Masalah besar macam-macam tak dijaga salah. Ni ada setengah pun tak betul kepala. Buat orang Islam ada buat prank, buat kat orang kafir kan. Kadang orang Islam sendiri pun kadang tak kerja pandai jaga pun tak betul juga, dia pakai lepak ni teman datang kafir lah apa dia tahu kan. Dan termasuk dalam kitab Al-Quran, dalam misal tu ialah ayat Quran yang ditulis pada sekeping kertas dan pada frame-frame yang digantung pada dinding dan sebagainya, sekalipun satu ayat haram juga disentuh. Jangan disentuh ayat kalau sekiranya tak ada ayat sembahyang tadi. Tetapi wajib diselamatkan pula, wajib tu selamatkan Quran atau ayat Quran jika didapati berada di tangan orang kafir tu. Dulu ada sekali kan kedai apa, Taicong ke kedai buku Melaka, dia orang cerita tu ada Quran dijual, repot biar agama dah rampas habis semua. Tak boleh, tak biarkan, sebab dia takkan jaga benda tu, kafir. Atau berada di tempat yang hina, kita tengok Quran jatuh terpelepak tu, jangan terbiarkan. Quran pula kadang-kadang kesimpan kena kotor, tarik cecak kena, wajib basuh tu. Ambil basuh perlahan-lahan, tiram, lepas tu lap balik, simpan baik. Kalau berlapuk semua lap baik, jaga Quran tu. Ini dia cepat, bahaya. Niat tahkir menghina boleh kafir tuan-tuan, ayat zabillah. Tu ayat Quran wajib dijaga tu. Anak-anak kita kalau mengaji kadang-kadang sekolah agama, kadang-kadang buku-buku dalam semua ada ayat Quran. Letak betul-betul, letak atas tempat tinggi. Kadang letak kat meja depan, dia tidur sini, kaki ke situ. Ayat Quran duduk bawah kaki. Bahaya betul. Semua kena jaga. Kitab-kitab kita letak tempat tinggi, yang tempat sepah-sepah ni. Satu orang cerita wali tuan, dia berjalan terjumpa nama Allah.
ya, terletak dia pun ambil, dia bersihkan, masya-Allah, dia jaga betul dengan takzim. Malam pun terbuka ilmu laduni dia dapat terus. Allah nak bagi dia hadiah ni. Mentakzimkan ayat Allah Taala. Di mana tadi kita jumpa lah. Ya. Satu hari tu kita pergi dekat mana? Dekat tanah perkuburan. Dia buat kotak kan, bubur surah Yasin dalam tu. Siapa nak baca ambil kan tu. Dia tak jaga, terbuka tengok Allah dengan taik cecak apa semua. Kita angkut habis semua balik, bawa kita basuh balik. Basuh bersih, jemur balik. Ya. Itu saja. Dia niat baik nak suruh baca, tapi kau tak jaga. Akhirnya nanti cecak berak ke situ. Allah. Itu masalah tidak ada penjagaan. Ya. Dan jangan ditegak kanak-kanak yang sudah memayyiz memegang Quran dengan tiada berwudu, terutama kena nak mengaji. Kanak-kanak nak belajar mukaddam ni kan, dia tak ada semayang, jangan tegak. Tapi kawal lah, jangan dipakai baling-baling ni. Sebab aku tu ambil semayang sangat, lama-lama dia malah belajar. Dia malah nak mengaji. Ya. Kemudian haram atas orang yang haid dan nifas pula. Ini bagi yang perempuan. Lelaki tak ada. Haram atas orang yang haid dan nifas. Apa yang haram atas orang yang berjunub? Mana orang ada besar pun tak boleh semayang dan sebagian tadi. Tambah lagi beberapa perkara. Jadi tambahan. Apa dia yang tambahan? Lalu dalam masjid orang haid dan nifas, jangan lalu dalam masjid. Syarat jika takut darahnya menitik. Sekiranya tidak takut, hukumnya makruh saja. Ya, yang kedua, puasa sama ada fardu atau sunat. Ya, tidak boleh puasa dalam keadaan dia dalam keadaan haid atau nifas. Dia puasa, tiba-tiba 2 minit lagi nak masuk maghrib, tiba-tiba lain macam rasa cik darah pun ada. Sayang tak buka lah, dia kan tinggal 2 minit lagi. Padahal dah batal puasa tu. Kalau dia tu kan puasa haram hukum dia. Wajib dia berbuka tu. Wajib dibatalkan puasa sebab syarak tak izin orang yang dalam haid dan nifas berpuasa. Maka dia tak puasa, dia niat dia dapat pahala. Ada pula orang tak puasa buat pahala ni. Bagi siapa? Bagi orang haid dan nifas. Dia tinggal tu kena menjunjung perintah syarak maknanya, ya. Yang ketiganya, haram atas suaminya menceraikan dia. Dia dalam keadaan apa? Datang haid atau dalam nifas, tak bersuci lagi. Dia bergaduh dengan suami dia pergi talak dia. Hukum dia apa? Haram. Itu talak bid'ah dia panggil. Jatuh tapi haram hukum. Sebab apa? Memanjangkan iddah. Jadi kalau dia lepas dia suci, dia talakkan, iddah tu berlaku 3 kuruk. Dah dia lepas iddah. Tapi kalau dalam masa dia haid kita tinggal, dia talak dia makin panjang. Ya, masa tu tak kira tu. Sampai dah habis baru nak start kira. Jadi masa panjang. Menyalahi. Ya, menyakiti panggil. Bila menyakiti perempuan tadi, haram hukum dia sebab memanjangkan masa iddah. Kecuali apa? Dalam haid boleh. Kecuali apa? Ha? Kecuali apa? Ingat. Dah kahwin belum? Kecuali khulaq tak apa. Tahu khulaq? Ha? Babul khul'i. Bab khulaq tahu khulaq? Tahu khulaq tak tahu? Tebus talak. Ya, perempuan ni dizalimi oleh suami, nafkah tak bagi, kena terajang, kena pijak, sekali kena terajang terselit buat dapur. Balik bingang-binggul kembali kan, tak tahan kawan ni. Ya, dia kata dah abang ceraikan saya, berapa nak? Abang ni pula nak beli kereta baru, bagi 12 bulan ni. Tu abang biol kan. Ya, jadi dia tebus tu. Dia tebus talak, dia minta suami talakkan dia dengan bayaran. Ketiga dia minta tu dia dalam haid. Apa hukum dia? Tak apa. Sebab tu kendak perempuan sendiri. Sebab dia nak lepaskan diri daripada dizalimi oleh suami yang tak ada akal lagi. Jadi ketika itu tebus talak boleh, sah. Ya. Kalau tak tebus talak, dia gaduh biasa tu jangan tunggu sampai habis baru dicerai kalau nak cerai. Ya. Itu hukum dalam penceraian. Haram atas suami menceraikan dia atas dasar-dasar yang disebutkan dalam bab talak akan datang. Yang akan datang tersebut. Yang keempat, bersedap-sedap antara atau bercumbu kawasan antara pusat dan lutut. Ma baina surrah wa rukbah, antara pusat lutut dalam masa dihid, dalam masa nifas jangan disentuh. Sama ada dengan bersetubuh atau raba-raba atau sebagainya. Semua tu. Dan setengah ulama berpendapat yang haram itu hanyalah bersetubuh saja. Ya, yang lain tidak halal, yang lain tidak haram.
Ya, yang haram melakukan perhubungan saja. Sebab kalau melakukan perhubungan dalam waktu tu haram hukum dia, dan kesan kebanyakan berlaku. Bila kalau anak dia berhubung dalam keadaan haid, dia berjima, kalau sabit anak dia, kadang anak dia akan cacat, kadang buta, kadang bisu, ya. Kadang-kadang pekak macam-macam dah. Tapi jangan tuan-tuan pula kata betul-betul, kau berjima tu haid pun. Jangan tegang pula, tak semestinya. Tapi kebanyakan berlaku gitu, ya. Kau tengok kawan tu bisu, mak kau ni abang kau dengan masa hit tu begitu. Dia berkongsi waktu hit tu. Itu tak semesti, tapi kebiasaan gitu. Sekalipun haram atas orang hid dan nifas itu berpuasa, tetapi wajib atas keduanya qada. Ya. Dalam hadis Nabi kata apa? Isna'u kulla syai'in illa nikah. Dan tajuk atas ni bawah tu ada hadis ni. Riwayat Muslim. Isna'u kullu syai'in, antara laki-laki dan perempuan tu waktu haid buatlah apa dia nak, illa nikah, melainkan nikah tak boleh. Buat aku dah nikah, nak nikah lagi. Dengan lepas bahasa Arab, nikah situ makna jima'. Illa nikah ail jima', jima' dia tak boleh, ya. Jadi maknanya yang lain daripada tu dia boleh buat, kecuali jima' saja diharamkan, ya. Kemudian ada hadis Nabi kata apa? Ya. Nu'maru bi qada'i saum wala nu'maru bi qada'i salah. Kami diarahkan mengqada puasa, tapi kami tidak diarah mengqada sembahyang. Perempuan datang haid, dia tinggal sembahyang. Kalau 15 hari berapa? 15 kali 5 berapa? 75. Betul? Lambat dia. 15 kali 5 75 waktu. Habis nak qada 7 berat, 75 waktu nak qada kan. Jadi bila berat Tuhan tafsir ringan. Kalau puasa tak lama, ya, sebulan. Habis kalau 15 hari pun jarang, kadang 7. Kata kalau 15 hari pun setahun ni nak qada dah, mana-mana masa, ya, dia boleh qada mana. Jadi puasa dia kena qada, bayang tak ayah, dia berikan kelonggaran itu. Jadi orang haid diharamkan nifas tadi berpuasa, tetapi wajib atas keduanya qada puasa tadi, ya, puasa Ramadan. Bukan macam sembahyang fardu, meskipun haram sembahyang kedua tapi tidak wajib diqada, ya. Dalam haid tak wajib qada. Bahkan kalau sembahyang pun tak sah tu. Orang yang istihadah wajib sembahyang. Istihadah bermakna darah penyakit, mana darah yang luar daripada sempadan haid dan nifas, ya. Dia haid sebanyak-banyak 15 hari. Bila masuk je 16, itu bukan darah haid, itu darah hod nama dia. Dia wajib semayang dia kena suci, kena apa, ada banyak cara dia. Sebab tu kena belajar dalam bab ni. Kadang-kadang laki pun tak kerti agama, kan? Orang bini kata kau haid, berapa haid? 30 hari dah. 30 hari pun kena hakal dengan bini dia. Dia tak semayang pula lagi. Itu bahaya tu. Sebab kena belajar. Laki pun kena tahu, kok bini pula tak tahu besok, kan? Kemudian satu lagi masalah laki kena tahu, bini kena qada bila tu, kena jaga ni. Banyak dia orang tak faham ni. Baik. Sekarang seorang perempuan dikeluar darah dia pukul 10 pagi. Okey. Darah yang keluar ni dia mungkin jadi darah haid, mungkin tidak. Kalau dia sampai sehari semalam baru dikira haid. Baik, sekarang dia keluar pukul 10 pagi, keluar darah haid. Ya, zuhur ada, tak ada semayang. Asar ada, tak ada semayang. Maghrib ada, tak ada semayang. Tiba isyak dia berhenti. Dia berhenti 3 hari, dia berhenti. Bermakna darah tu darah haid, kata darah fasad. Darah apa? Fasad, darah wasak, darah istihadah, bukan haid. Bila bukan haid, tadi dia tinggal semayang, kena qada tak? Wajib qada. Di sini kadang dia orang tak faham. Ya, dia tinggal sebab dia kata haid, betul jadi haid, dia biar kena qada tu. Ya, dia kena qada sebab darah tu bukan darah haid. Sebab tak sampai sehari semalam. Sekurang-kurang haid sehari semalam, sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Jadi bila dia tinggal tadi itu dalam keadaan dia menyangkakan mungkin darah tu boleh jadi haid, darah tu ihtimal boleh jadi haid. Tiba-tiba 3 waktu dilanggar dah. Ya, tiba-tiba tak jadi haid. Maknanya ataupun subuh, isyak dia tak semayang, darah tu ada. Subuh ada lagi, tapi pukul 7 dia berhenti. Semalam pukul berapa dia keluar? 10
10. Sekarang pukul 7 dia stop. Bermakna 5 waktu dia kena qada. Kecuali kalau dia sampai pukul 10 dia berhenti atau lebih pukul 10, bermakna darah tu haid. Bila haid itu tak payah qada lah. Ya. Penjaga situ banyak dia tak perasan tu. Dia ingat darah haid pun tak jadi haid. Pun tak jadi haid dia biar semayang tu. Kena qada tu. Habis. Sekalipun haram atau orang haid dan nifas itu berpuasa, tetapi wajib keduanya qada ya pada bulan Ramadan. Bukan macam semayang fardu ya, meskipun haram semayang atas keduanya tapi tidak wajibkah qada. Banyak orang yang istihadah wajib semayang, bermakna dia keluar hari 16 tu keluar lagi darah dia ya. Jadi kena semayang, masuk je waktu dia kena tu buat urusan basuh apa semua ya, ambil semayang sumbat, ambil semayang terus semayang cepat. Puasa pun dia kena puasa dan lain-lain je lah. Cuma cara dia beza. Itu cara dia mula-mula basuh faradnya, masuk waktu dia terus basuh darah-darah tu, kemudian sumbat ya, sumbat dengan apa, dan apa yang patutlah kalau sumbat dengan apa, dengan sabuk kelapa ya, sumbat dengan apa, dengan tisu atau sumbat dengan kapas ya, sumbat dengan kapas ataupun kotek dengan kotek atau lepas itu ia ambil wudu. Dia dah basuh sumbat terus dia ambil wudu cepat. Syaratnya sudah masuk waktu. Dia sama dengan macam tayamum juga. Tayamum sebab dia panggil sahibud darurah ya. Dia kena pastikan dah masuk waktu terus dibuat urusan tu dengan pantas. Basuh sumbat ambil semayang. Lepas tu segera terus semayang, jangan tunggu lagi. Sebab kalau tunggu lama, sebab apa? Takhfifan lil hadas, nak meringankan benda tu. Kalau tunggu setengah jam dia ambilkan, kan lama pum, empang pula pecah kan. Tercabut habis kapas pula kan ya. Jadi maknanya kena buat cepat. Itu maknanya orang dalam istihadah, bermakna dia bukan haid, maknanya dia kena semayang. Tapi kalau tak belajar bahid, kita dah ni darah haid. 2 bulan darah haid lagi. Parah ke je habis dah tu. Dan babus salah, perkataan salah bahasa Arab asalnya maknanya doa. Firman Allah Ta'ala wasalli alaihim, salli itu makna asal salat kan, arti doakan bagi mereka itu. Jadi maknanya apa? Sembahyang asal makna bahasa Arab dipanggil doa ya. Ada setengah ulama mengatakan apa? Sembahyang jenazah boleh tanpa wudu ya. Sebab apa dia kata dia annahum doa, sebab dia doa, mana ada rokok ada itu. Itu jamhur mengatakan sembahyang, tetap sembahyang kena ambil wudu jugalah ya. Doakan bagi mereka, dan makna pada syarak ialah perkataan dan perbuatan, aqwalun wa af'alun al-muqtatamatun bitakbir wa muqtatamatun bitaslim ma'a syara'id wa adabiha wa arkaniha. Mana perbuatan yang dimulakan dengan takbir ya, semayang dimasuk bila takbir Allahu Akbar masuk, dan disudahi dengan salam. Dalam bahasa Melayu disebut sembahyang ya, lebih banyak orang gunakan bahasa Arab solat kan ya. Tapi salah je kan salat lagi kan, tu salat makan nasi ayam makan daun salat dia je S-A-L-T salat kan daun salat ni ya. Sebab Arab dia ada makhraj huruf ya, huruf mutasyabihah kena jaga, sin, shin, sad lain sebut. Kalau sin adalah jemaknya kalau sad lain mana. Maka sembahyang dengan sad, salah bukan salat. Ente ada salat ni dia ya, ada salat pun makan tadi 3 pinggan ni dia salat apa? Makan daun salat si ayam bukan salat, salah ya. Ada sembahyang itu difardukan dan diwajibkan atas manusia ialah 5 waktu sahaja ya, berdasarkan hadis yang sahih Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih Bukhari Muslim tu. Pada malam Isra turun ayat Nabi sayang ke umat 5. Last sekali dah malu dah. Nabi Musa kata minta lagi, umat kata mampu. Malu dah dia kata. Rasulullah kata malu dah. Ulang alik 9 kali 5 kan. Sahabat pula bila turun, sahabat kata kenapa Rasulullah minta kurang
kan. Kalau 50 kan baik. Kalau orang Kenyang pula, kenapa dia tak kurang lagi? Subuh lah, cantai dulu. Dia nak membongkang. Habis tu. 5 dah cantik dah tu. Tapi Allah Ta'ala kasih, Ta'ala beri masukkan semua pahala 50 dalam 5. Itu kasih sayang Tuhan ni. Buat 5 dapat pahala 50. Sembahyang difardukan dan diwajibkan atas manusia ialah 5 waktu sehari semalam. Pada asalnya wajib diperbuat tiap-tiap fardu itu dari awal waktu sebagai wajib yang panjang masanya hingga tinggal secukup-cukup masa mengerjakan dia ketika itu wajib dikerjakan dengan serta-merta. Di sembahyang wajib yang muakhar. Ada wajib yang dia wajib panggil wajib yang muwassa'. Wajib muwassa' mana wajib yang diluaskan waktu. Sebab tu waktu sembahyang tu ada banyak. Zuhur ada berapa waktu? 5 waktu. Zuhur ada 5 waktu. Waktu pertama kali wabang tu kita sembahyang, itu dipanggil waktu fadilah. Ya, waktu fadilah, waktu yang banyak pahala dia. Ya, jarak sikit lagi kan dipanggil waktu ikhtiar, dikurang sikit. Ya. Yang ketiga waktu karahah. Waktu karahah ni waktu ngam-ngam je. Ngam-ngam. Dia sembahyang zuhur, dia salam je wan bumbang asar. Cukup-cukup je. Itu waktu karahah. Kemudian waktu uzrin, asalnya sembahyang tidak boleh dikeluarkan daripada waktu. Sama ada belum masuk di sembahyang haram ataupun dah habis waktu nak sembahyang haram juga hukum ni. Ya. Jadi waktu dipanggil waktu uzrin, dia boleh uzur, boleh pindah. Waktu belum masuk dia dah sembahyang. Mana ditakdimkan atau ditakhirkan. Dia panggil sembahyang jamak dengan sebab dia boleh pindah. Itu diizin syarak. Itu apa? Waktu fadilah, ikhtiar, waktu apa lagi? Karahah, waktu makruh ni. Kemudian waktu tahrim, mengeluarkan waktu sembahyang walaupun sedikit. Di sembahyang dirikan zuhur, di pentayaan akhir, bau fil alamin wa nabang asar. Sikit lagi Nabi, haram hukum dia. Ya, haram kita sembahyang kalau tak masukkan semua sembahyang di takbiratul ihram sampai salam dalam waktu. Haram hukum dia. Kemudian dipecah dua tu, haram lagi qada atau haram tapi ada. Tengok dia dapat berapa. Kalau di sembahyang zuhur tadi dapat serakaat. Masuk rakaat kedua anda bang asar. Sembahyang kena terus, maka hukum sembahyang tu haram sebab tak habis dalam waktu, tapi jadi ada sebab dia dapat satu rakaat. Ya, sebab dasar hadis Nabi kata man adraka raka'atan minas subhi faqad adraka subha. Siapa dapat satu rakaat subuh mana dapat rakaat tu. Mana dipanggil sembahyang tu ada. Tapi kalau tak dapat serakaat, dia baru takbiratul ihram, baru nak baca doa iftitah, anda bang waktu lain lah. Ya, maka hukum dia dua tu. Haram satu, jadi qada. Sembahyang tu automatik jadi qada. Sebab tu kadang-kadang masa yang sunat jadi haram tu ni. Taslis fil wudu mandub. Menigakan dalam wudu sunat. Ya, basuh muka 3 kali. 3 kali mana 3 kali kata, bukan 3 kali basuh. Orang kadang-kadang disilap 3 kali basuh sekali, 2 kali, 2 kali, 3 kali baru rata. Cuba sekali. Sekali mana sekali rata, 2 kali mana 2 kali rata, 3 kali mana 3 kali rata. Itu maksud di sunat. Tiba-tiba dia bangun semayang ni tengok dalam 5 minit dia tinggal zuhur ni. Dia tertidur tadi kan. Dia rasa kalau dibuat wuduk 3 memang keluar masuk asarnya. Maka itu haram dia mengambil sunat 3 tadi. Dia kena buat yang wajib saja. Ambil sekali je. Bahkan kalau baca Fatihah pun, kalau baca surah dia rasa keluar waktu tu wajib dibaca Fatihah sah. Ya. Makna wajib dia menjaga sembahyang. Alhamdulillah. Daripada awal sampai akhir dalam waktu. Itu waktu tahrim. Ya. Jadi waktu sembahyang ni waktu yang di muasak, mana diluaskan waktu ni lah. Sebab tu bila masuk saja waktu sembahyang, orang azan zuhur, kita duduk tempat yang kadang-kadang tak boleh nak sembahyang lagi. Dia tengah kerja, tengah hutan ke tengah apa misalnya, barang kotor lagi, memang dia rasa tak dapat awal waktu. Ya, ketika itu wajib bagi dia berniat azam untuk sembahyang dalam waktu. Ya. Dia rasa di tempat sembahyang ni mungkin 10 minit lagi, lambat sikit kan. Dia dengar ada azan nak masuk, wajib dia kena maknanya azam bahawa dia nak sembahyang zuhur ni dalam waktu. Takdirnya dia dengar azan, dia diam tak ada kasat apa-apa, pum, insiden mati, termasuk dia meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Man taraka salam muta'ammidan abqahu Allah fil nari samanina hukbah wa fi kulli hukbatin samanina sana. Siapa tinggalkan sembahyang dengan sengaja, dia lempar dalam neraka 80 hukbah. Satu hukbah 80 tahun. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Dikali kan. Tunggu satu waktu.
Ya, kerana kita terkena ni. Bagi kita rasa kita biasa semayang, tak tinggal kan. Orang azan akan nak semayang kan. Kita tak niat atau kita tak azam lah. Kita diam. Pum mati berat. Lepas tu dengar dia azan kan rasa tak sempat, pasang kasat kita. Bahawa kita nak semayangkan zuhur atau asar ke semayang dalam waktu. Tak kira kalau jadi hal meninggal pun, anda tak termasuk orang yang meninggalkan semayang dengan sengaja. Ya. Tu. Mana tadi? Zuhur. Pada asalnya wajib diperbuat tiap-tiap waktu tadi daripada awal. Wajib itu muasak hingga tinggal secukup masa dia, itu jadi wajib tertentu terus. Habis yang pertama zuhrun. Zuhur 4 rakaat. Ya, waktunya mula dari gelincir matahari di tengah-tengah langit hingga jadi bayang-bayang suatu benda itu seumpama panjang dengan benda itu. Ya. Ini masuk waktu cara apa dipanggil ni? Yakinan, secara yakin. Sebab lepas Nabi Islam Mi'raj tu, besok tu Nabi Jibril datang ajar. Hari pertama awal, hari kedua akhir waktu. Ya, tu. Jadi maknanya kalau kita nak semayang, ini yang wajib secara yakin ni. Kalau matahari ada, kita ukur. Bayangkan kita punya tali pengukur tu maknanya satu kaki. Jadi bila matahari tegak tu, bila betul-betul had istiwa tu, kerana sebab tu kadang dia ada istihad di Mekah suruh kita macam Kaabah kan. Itu ketika matahari betul-betul tegak. Mana kalau dia duduk tengah-tengah hari memang tak nampak bayang. Tapi kadang-kadang dia dah beredar paksi dia. Ya, dia dah sengit sikit. Dia tolak bayang rembang tu. Kalau tak ada bayang rembang, tegak tu. Bila gelincir sab, itu confirm masuk waktu. Cara yakin. Ya. Asar, kita tengok kayu pengukur kita sekaki. Tiba-tiba dia dah pergi sekaki lebih dah. Hukum dia apa? Dah masuk asar. Orang belum bang lagi. Tengok 15 minit. Kita pun semayang. Pukul semayang kita sah semayang. Orang pun tanya, orang belum azan lagi. Kita menjawab, kita semayang kena masuk waktu, bukan kena azan. Boleh macam kau belajar ni. Ya, kita semayang sebab masuk waktu. Azan sunatnya, bukan wajib. Ya. Sebab tu dalam bab azan ni ada dua. Ya. Satu dipanggil apa? Azan li waqti salah, satu lagi azan li salah. Kalau kita pakai pendapat dalam asbab wa nazair disebut ada dua. Kalau kita azan sebab waktu semayang li waqti salah, maka azan kita di awal waktu je. Masuk je waktu kita azan. Lepas tu tak payah azan lagi. Ya. Kalau kita pakai pendapat mana azan li salah, kena nak semayang azan, maka kita boleh azan, itulah kalau kita semayang zuhur kedua, kita boleh azan dan boleh qamat. Ya. Tapi yang qamat kat masjid, azan kat masjid pening kepada orang. Dia semayang 1.5 azan, pukul 2.30 ada seorang pergi azan di masjid, pukul 3.30 orang, wah niat kiamat orang kata. Nak semayang sejak ke asar 7 kali azan ni. Jadi semayang azan sendirilah. Ya. Tu. Lepas tu di petani tu kadang-kadang kita kalau mengaji di sana kan, pondok banyak. Kalau isyak memang tak sama azan. Ya, kadang-kadang pondok ni azan lama sekejap 10 minit, pondok sana pula azan. Kadang-kadang berapa dia baca kitab lambat sikit, dia azan lambat. Sebab dia pakai kaul apa? Azan li salah. Azan kena nak semayang. Kalau azan li waqti salah, itu pada awal waktu je. Lepas tu tak payah azan lagi, qamat dia. Ya. Sebab ada setengah tempat kadang saya mengajar baca kitab lewat sikit, kadang dah makan 5 minit. Lepas tu kita pun berhenti. Nak azan ke tak? Nak azan ke nak qamat? Mana-mana boleh. Dia tanya lagi, nak azan nak mana-mana boleh lah. Dia pun pening mana-mana boleh, dia takut. Maknanya apa tu? Khilaf lah, dua-dua boleh. Maknanya kalau kita nak azan pakai kaul tadi, kalau nak qamat tu pun pakai kaul tu boleh, mana-mana boleh. Dia tanya lagi, nak azan nak mana? Azan qamat kata mana-mana boleh. Dia tahu mana-mana boleh, maknanya dua pendapat. Suatu benda sama dengan panjang ni, bila lebih je ada confirm dah zuhur habis masuk asar. Tapi kalau asar biasa kalau kita hukum memang dah lebih kan. Kadang-kadang 15 minit baru orang bang. Ya, jadual kadang-kadang lain ni. Asal memang banyak kalau kita tengok dah masuk lama kadang baru dia azan. Ya, tuan-tuan ukur tu kan bayang dah lari. Ya, kadang dekat-dekat banyak dah. Dekat 1 inci kadang lagi dah. Ya, baru kita dengar orang azan. Maknanya kalau kita tengok dia dah lepas kita boleh sembahyang lah. Ya. Kecuali kena pandai tolak bayang rembang lah. Biasa matahari dah sengit kan, bayang rembang tu ada. Tolak bayang rembang tu tengok dia dah lebih dah. Okey. Itu masuk yakinan, saya yakin. Ya. Kalau kita pakai jam tu bukan yakin dah ni.
Kita pakai jam tu tadi tak yakin. Dia duduk taraf zan je. Maka zan sah dalam fiqh kita tak apa. Ya, kita bina sembahyang atas zan. Kita ambil dalil-dalil kan. Kita nak sembahyang zuhur, kita tengok orang tak azan lagi, kita cek dalil. Tengok apa dalil? Jam. Jam tu dalil. Sehingga pada ijtihad, maka sah, tak apa. Jangan pakai satu pendapat lurus. Ya, dah masuk zuhur nak sembahyang ni. Dah masuk waktu belum? Sembahyang bukan tuan tak tahu. Wah, ini hakikat mana pula keluar. Ya. Lepas tu kita kata, ya ada kiblat. Mana-mana pun kan tuan tak tahu. Wah, ini mana mazhab kau pakai ini? Ini sesat bin barat mungkin. Ya, kita masuk waktu bukan masalah tuan tak tahu. Memang tuan semua tuan tahu. Masalah tuan suruh. Ya. Tuan suruh. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Tu ada kan dekat kalender tu, ada ayat dia bawa, inna salata kanat 'alal mu'minin, sungguh sembahyang 5 waktu atas orang beriman ialah kitaban mauquta, kewajipan yang berwaktu. Mana tuan suruh masuk waktu, bukan sembahyang berarti dia. Kiblat pula tuan suruh fa aina ma tuwal ya, idza kuntum ila salat, dalam ayat tuan kata apa, awal hajaka syatran masjidil haram, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkan diri kamu pada Masjidil Haram. Tuan arah kita ada kiblat, bukan suka-suka. Ni konon macam ni, mana-mana pun tuan tahu share dia. Wah, ni dia macam bunyi ni. Ni mazhab syaitan bil iblis ni. Ikut kepala sendiri. Habis. Ini panggil apa ni? Syarat. Syarat mana ma yatawaqqafu sihhatus salah. Benda yang terhenti semayang, sah semayang dengan dia. Ya. Padahal dia bukan rukun, tapi terhenti semayang dengan dia apa? Masuk waktu, menghadap kiblat, tutup aurat. Itu bukan diri semayang, tapi nak semayang kena ada dia. Itu panggil syarat. Kalau rukun tak, rukun mahiyah diri semayang tu. Qiyam, rokok, sujud dan seterusnya. Habis ni. Maka sepanjang waktu itu dibagi pula 5 waktu. Tengok sini. Pertama, waktu fadilah. Ya, kadang-kadang orang tak biasa dengar. Zuhur ada berapa waktu? Zuhur waktu Zuhur je lah dia. Dia pening. Zuhur ada 5 waktu dia tu. Pertama dia panggil waktu fadilah, waktu yang ada kelebihan, iaitu dari sejak mula masuk orang azan dia, kita terus semayang hingga tamat sembahyang dan segala sunat-sunatnya. Kita semayang, sunat-sunat habislah waktu tu. Mana lepas tu kalau ada semayang malam kedua tu, dia panggil waktu ikhtiar pula. Waktu mana pilihan, dia kurang sikit. Ya, kalau dia pergi rumah kerja kahwin, dia datang pukul apa? Pukul 1. Kalau dia datang pukul 11 dia panas lagi, kan? Pukul 1 boleh tahan lagi. Pukul 5 tinggal tulang ni. Dapat makan tinggal tulang. Iaitu selepas waktu fadilah tadi hingga sebelum waktu secukup-cukup masa mengerjakan. Itu waktu makruh. Ya, sampai sebelum cukup-cukup waktu lah. Sepanjang tu dipanggil waktu fadilah, ada pilihan ni lah. Dan ketiga, waktu uzrin, waktu uzur, iaitu waktu asar bagi orang yang semayang jamak takhir. Dia semayang asar tapi jamak takhir, bermakna semayang zuhur dia pergi tolak masuk dalam waktu asar, ataupun asar dia terik dalam waktu maghrib. Ya. Yang keempat, waktu makruh, iaitu dalam masa secukup-cukup. Dia habis semayang di salam dia, habis masuk waktu lain. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, waktu haram, dia panggil waktu tahrim, iaitu tak sempat habis mengerjakan sudah masuk waktu asar bagi semayang zuhur ni. Dia pun baru nak tahiyat, orang dah bang asar. Ya, walaupun sikit nak salam, dia baru nak bagi salam dah masuk waktu asar. Aku hukum semayang dia apa? Hukum dia haram. Jaga-jaga tu. Ya. Habis. Kemudian yang keduanya asar 4 rakaat. Wallahu a'lam.